Ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam hari ini berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baharu dilantik dan isteri ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baharu dilantik. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Juga hadir Puan Cintana Vongpasut, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia dan Puan John McIntosh, Setiausaha Kedua Suruhanjaya Tinggi Australia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Kartini binti Pengiran Haji Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara ke Republik Persekutuan Jerman, Puan Yang Terutama Daengku Hajah Mazlizah binti Pengiran Haji Mahali, Wakil Tetap Negara ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Puan Yang Terutama Pengiran Hairani binti Pengiran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara ke ASEAN Sekretariat, Pengiran Datin Nur Alam binti Pengiran Haji Kahar, isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara ke United Kingdom dan Dayang Nur Rafzah Khatijah binti Datuk Paduka Haji Ahmad, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara ke Republik Kesatuan Myanmar. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baru dicatatkan hari ini dan menjadikan jumlah kes jangkitan kekal 141 orang. Manakala kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Rabu 25 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang dan pada ketika ini tidak ada kes aktif yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, seramai 18 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 2,805 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 277 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 25,600 ujian. Berikutan makluman mengenai BruHealth App, alhamdulillah, setakat ini seramai 386,936 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula sejumlah 9,371 telah mendaftar kepada aplikasi BruHealth. Manakala sebanyak 5,020 premis perniagaan telah membuat turun aplikasi Premis Scan. Sehubungan dengan aplikasi Premis Scan ini, semua premis-premis adalah dinasihatkan untuk membuat turun aplikasi tersebut bagi memudahkan pengimbasan kod QR, terutama sekali bagi orang yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Isu mengenai kemasukan pekerja asing minyak dan gas ke negara ini turut dibangkitkan semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Laporan mengenainya menyusul selepas ini. Para pekerja asing minyak dan gas akan menjalani ujian saringan COVID-19 di negara asal mereka terlebih dahulu sebelum memasuki negara ini. Menteri Kesihatan menjelaskan para pekerja terbabit juga akan menjalani ujian kedua dan dikuarantin sebaik sahaja tiba di negara ini. I think ini adalah satu pembaikan yang dibuat oleh
Kementerian Tenaga, because seperti yang bisa kita faham je, oil and gas ni a close knit community lah. Okey, ini orang untuk meyakinkan lagi keadaan seseorang itu sebelum ia sampai ke Brunei juga. Jadi diorang ni since a while back sudah menaikkan diorang punya requirement. Jadi ini satu yang diambil baik juga lah oleh Kementerian Kesihatan, yang mana Kementerian Tenaga memastikan yang oil and gas ni kalau diorang kemari mesti buat COVID-19 test dulu. Okay, tapi di sini masih tani membuat je tu. Okay, so in that way we are sure after the quarantine and 2 test ni, insyaAllah they'll be COVID free. Because as you know, dorang ni kira specialist in their field, so we cannot afford dorang ni to be damam ka or worse still berlaku penularan dalam oil and gas. So itu yang dikhawatiri lah. So ini sangat dialulukan. I think at least 48 jam sebelum. Beberapa langkah sokongan dasar serta hala tuju yang perlu bagi pembangunan industri dan infrastruktur pengangkutan dibincangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan pengangkutan ASEAN kali ke-49 atau 49th Storm. Mesyuarat juga membincangkan mengenai perkembangan dalam memperkukuhkan lagi kesaling hubungan sektor pengangkutan di rantau ASEAN serta meningkatkan integrasi serantau dan daya saing. Tahun ini, negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi dan juga tuan rumah bagi kedua-dua mesyuarat tersebut yang diadakan melalui aplikasi persidangan video atau video conferencing. Mesyuarat 49th Storm dipengerusikan oleh Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan disertai oleh perwakilan-perwakilan daripada negara-negara ahli ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Pengiran Haji Muhammad Zain bin Pengiran Haji Abdul Razak, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Selain dari itu, mesyuarat juga telah mereview projek-projek dan inisiatif sektor pengangkutan ASEAN yang dilaksanakan dan disasarkan sebagai deliverables bagi tahun 2020, antara lainnya Conclusions of ASEAN-New Zealand Air Services Agreement, signing of the ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement CATA, launching of ASEAN Land Transport Network Map, adoption of the guidelines for improving standard procedure for reporting road crashes in ASEAN member states based on UN standards, adoptions of guidelines for maintenance of navigation channel, adoption of guidelines for safety measures with ships routing, midterm review of the ASEAN Transport Strategic Plan for 2016 to 2025, Kuala Lumpur Transport Strategic Plan, dan endorsement of the reviewed version of ASEAN Air Traffic Management ATM Master Plan. Mesyuarat tersebut juga sebagai landasan bagi membincangkan dan mengongsikan inisiatif dan tindakan yang telah diambil oleh negara-negara ahli ASEAN di dalam menangani wabak COVID-19. Mesyuarat seterusnya diikuti dengan mesyuarat ad hoc pegawai-pegawai kanan pengangkutan ASEAN dan China, Storm Plus China, yang dipengerusikan bersama oleh Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan Tuan Zhang Xiaoji, Deputy Director General, Department of International Cooperation, Ministry of Transport China. Mesyuarat ad hoc Storm dan China diadakan khusus bagi membincangkan cadangan China untuk mengadakan mesyuarat khas Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan China yang dijadualkan untuk diadakan pada bulan Julai 2020. Sebagai tambahan kepada talian nasihat kesihatan 148 dalam memberi bantuan dan mengendalikan isu-isu berkaitan aplikasi BruHealth, satu lagi talian diaktifkan. Talian Helpline BruHealth beroperasi setiap hari bermula kemarin. Tujuannya memberi tunjuk ajar kepada orang ramai mengenai penggunaan aplikasi BruHealth. Waktu beroperasi ialah pada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pengaktifan talian tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian Kesihatan dengan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam.
Satu kegiatan perjudian berjaya ditumpaskan. 13 individu ditangkap semasa serbuan yang dijalankan di sebuah rumah di Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Penaga Seria. Menurut pemangku pegawai pemerintah daerah Polis Belait, kesemua individu akan berhadapan dengan tuduhan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Pada 16 Jun 2020, kira-kira jam 8 malam, hasil maklumat dan risikan yang telah dijalankan daerah Polis Belait, pasukan Polis Diraja Brunei telah berjaya menahan beberapa individu yang dipercayai terlibat dalam kegiatan perjudian di sebuah kediaman di Kampung Penaga. Hasil siasatan dan serbuan yang telah dijalankan, sebanyak 13 orang yang telah ditahan, 9 lelaki dan 4 perempuan dalam lingkungan umur 34 hingga 69 tahun. Individu-individu ini akan menghadapi tuduhan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Dalam kes yang lain, seorang perempuan warga negara asing diberkas setelah didapati menjalankan kegiatan tidak bermoral. Tangkapan dibuat oleh para anggota Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei di sebuah hotel di kawasan Bandar Seri Begawan. Pemangku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Besar Jabatan Siasatan Jenayah menjelaskan serbuan menemukan sejumlah wang dan barangan yang dipercayai berkaitan dengan kegiatan tersebut. Suspek merupakan seorang warga negara Vietnam berumur 33 tahun dan telah berada di negara ini sejak awal Mac 2020 dengan menggunakan pas pelawat. Suspek dan kesemua barang bukti dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 294-A kesalahan menawarkan khidmat seks Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Penduduk di negara ini akan berpeluang menyaksikan gerhana matahari separa yang jarang berlaku pada hari Ahad ini, 21 Jun 2020. Fenomena alam itu dijangka bermula pukul 3.10 petang dan berakhir pukul 5.23 petang. Menurut Awang Hazari bin Haji Ali Ahmad, Setiausaha Agung Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, fenomena gerhana matahari separa akan berlangsung selama 2 jam 13 minit dengan bulan akan menutupi sebahagian kecil matahari. Ketika puncak gerhana iaitu pada pukul 4.22 petang, hampir 28% matahari akan ditutupi oleh bulan. Negara Brunei Darussalam akan mengadakan cerapan secara atas talian gerhana matahari ini pada 21 Jun 2020 bersamaan hari Ahad bermula jam 2.45 hingga jam 5.30 petang. Jadinya bagi orang ramai yang ingin mengikuti siaran ini, bolehlah melayari laman media sosial Persatuan iaitu www.facebook.com/Brunei Astronomi. Jadinya bagi orang ramai yang ingin melihat fenomena gerhana ini haruslah mengambil perhatian ataupun amaran untuk tidak melihat matahari secara terus dan menggunakan kaedah-kaedah yang selamat. Contohnya menggunakan kacamata yang khusus untuk melihat gerhana, ataupun menggunakan penuras suria atau solar filter, dan juga ada kaedah contohnya teleskop projection. So kaedah-kaedah ini adalah cara yang terselamat untuk melihat matahari. Sementara itu, Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam PABD dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kubu SB akan menganjurkan bincang santai astronomi fenomena gerhana matahari melalui Facebook Live. Perbincangan akan disiarkan Jumaat ini pada pukul 8.30 malam. Manakala sesi cerapan gerhana matahari akan dibawakan langsung secara dalam talian pada 21 Jun 2020 oleh PABD dari beberapa lokasi terpilih di seluruh negara.
Orang ramai boleh mengikuti penstreaman curapan fenomena berkenaan bermula pukul 2.45 petang hingga 5.30 petang. Curapan berkenaan adalah bergantung kepada keadaan cuaca. Semua aktiviti tersebut boleh diikuti dengan melayari laman sesawang www.facebook.com/Brunei Astronomy. Jabatan Arkib Negara dan Jabatan Muzium-Muzium di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan kini beroperasi semula dan muzium serta galeri pameran mula dibukakan bagi kunjungan orang ramai. Bagaimanapun, ia hanya dibuka selama 5 jam pada hari yang ditetapkan dengan kemasukan yang terhad. Pewarta RTB meninjau pelaksanaan de-escalation tahap pertama di Jabatan Arkib Negara dan beberapa buah muzium. Pelaksanaan pelan de-escalation tahap pertama dilakukan mengikut syarat dan garis pandu Kementerian Kesihatan termasuk pemeriksaan suhu badan, mengimbas QR code sebelum dibenarkan masuk dan menyediakan pensanitasi tangan bagi para pengunjung. Di Jabatan Arkib Negara, operasi semasa waktu pejabat adalah 30% kapasiti dalam satu masa. Arkib Negara hanya menerima penyelidik yang membuat tempahan awal sahaja. Jadinya pada lazimnya kemuatan Dewan Penyelidikan ini hanya 15 orang, tapi dengan adanya keterhadan jumlah ini ia akan dikurangkan pada 7 orang pada satu masa kerana ada penjarakan sosial itu sendiri ya, di mana meja-meja itu kadangnya dikurangkanlah. Selain perkhidmatan bahan-bahan arkib, bangunan ini juga ada menyediakan perkhidmatan perpustakaan juga bagi mereka yang hendak merujuk buku-buku yang terdapat di Jabatan Muzium-Muzium ini. Muzium Teknologi Melayu di Kota Batu yang mempamerkan pelbagai teknologi tradisi tempatan dibuka bagi kunjungan orang ramai dengan beberapa langkah 3 hari dalam seminggu iaitu Selasa, Khamis dan Ahad bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Maklumat lanjut, layari laman sesawang muzium www.museums.gov.pn atau Facebook dan Instagram rasmi jabatan berkenaan. Di dalam satu bangunan, dalam bangunan Muzium Teknologi Melayu itu satu kumpulan lawatan ini akan dibagikan kepada 3 kumpulan kerana kami mempunyai 3 galeri. Bagi pelawat yang hadir ke Muzium Teknologi Melayu, kami tiada halangan untuk menerima mana-mana pelawat sama ada bawah umur ataupun pelawat yang lebih daripada 60 tahun. Muzium Maritim Brunei Darussalam juga akan dapat dikunjungi orang ramai 3 kali seminggu dalam masa yang dihadkan. Bagi fasa pertama ini, ia dibuka selama 5 jam. Bagi Pusat Informasi Taman Arkeologi Kota Batu juga mempunyai batasan bagi pelawat pada masa yang sama dalam jangka waktu 1 jam iaitu 10 orang. Tetapi panduan garis pandu yang bagi galeri dan dewan itu masih sama seperti galeri yang terdapat di bawah Jabatan Muzium-Muzium. Muzium Daerah Blaik juga dibuka bagi kunjungan orang ramai. Dibukakan 3 kali seminggu iaitu pada hari Selasa, Khamis dan Ahad pada jamnya antara jam 9 pagi hingga pukul 2 petang. Kami buka untuk kunjungan bis kita dan Muzium Daerah Blaik ini menceritakan mengenai dengan apa yang ada di daerah Blaik sendiri. Sepertinya kenali negara kita ini selanjutnya. Tarikh bagi sambutan Hari Belia Kebangsaan 2020 adalah tertakluk kepada ketetapan untuk dilaksanakan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam kenyataan medianya menjelaskan salah satu pengisian sambutan ialah anugerah Hari Belia Kebangsaan yang bertujuan memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin belia dan belia yang telah memberikan sumbangan bermakna dan berjasa dalam kategori-kategori seperti Anugerah Hari Belia Kebangsaan iaitu Anugerah Belia Cemerlang, Belia Berkhidmat, Pemimpin Muda Belia dan Projek Cemerlang untuk Belia. Di samping itu, anugerah antara lain bertujuan memberi inspirasi kepada belia negara ini kepada kejayaan dan kecemerlangan yang telah dicapai dalam kategori-kategori tersebut. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan juga mengalulukan pencalonan orang ramai bagi 4 kategori anugerah berkenaan yang boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi sambutan Hari Belia Kebangsaan di hbk.gov.pn.
Pencalonan akan ditutup pada hari Sabtu 27 Jun 2020 pukul 4 petang. Untuk maklumat lanjut, hubungi Urus Setia Anugerah Hari Belia Kebangsaan melalui talian 238 1903 sambungan 1300 atau 1304 atau 1310. Lebih 50 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah yang diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong pagi tadi. Kempen selama 2 hari tersebut mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai, termasuk kaki tangan agensi kerajaan dan sektor swasta di daerah berkenaan. Kempen diungkapkan oleh sukarelawan belia di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isri Pengiran Anak Saleha. Selain bertujuan membantu Pusat Pendermaan Darah dalam memastikan stok bekalan darah adalah mencukupi dan selamat, kempen seumpamanya ini dihasrat dapat menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat tempatan dan memberi kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Abang Haji Abdul Matin Bolkini bin Haji Ahmad, sukarelawan belia selaku penolong penyelaras kempen derma darah bagi Darah Tutong menjelaskan para penderma telah disaran untuk membuat tempahan awal sebelum kempen dijalankan. Kami telah membuat format yang selaria dengan Ministry of Health punya aturan, iaitu mesti ada limitation yang datang pada hari ini. Boleh walk in tapi kira ada limit lah. Sama kami telah membagikan masa dari pukul 9 hingga 12, ada time slot. Pasal itu kalau sekiranya akan menderma darah mesti kontak dulu, kontak kami, dan kami bahagikan time slot itu untuk bis kita. Terima kasih juga kepada orang yang di luar sana pasal respon yang amat baiklah. Kami sebenarnya memerlukan 50 blood bag dalam sehari, tapi alhamdulillah respon banyak yang me-apply juga. So alhamdulillah kami menerima ada walk-in juga tapi ada limitation lah. Ini yang ke-46 kali rasanya derma darah ini membagi kita ni sihat dan tujuannya kita ni menolong bagi orang-orang yang memerlukannya. Biasanya makan yang sihat lah, tapi aktiviti yang masa ini banyak berbiskal. Baiklah kita ni yang belum pernah menderma ataupun yang sudah menderma, menolong kita ni menolong kerajaan dan menolong orang-orang yang memerlukannya. Kempen serupa juga akan diteruskan lagi esok Khamis pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kempen adalah bertepatan dengan tema kempen Hari Penderma Darah Sedunia tahun ini, iaitu Darah Selamat Menyelamatkan Nyawa dengan slogan Derma Darah dan Jadikan Dunia Ini Tempat yang Lebih Sihat.